العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله والمصنف قد اقتصر في بعض نسخه على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر وللحديث المتقدم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتصر عليها في مراسلاته كما في كتابه لهرقل عظيم الروم ووقع لي نسخة بخطه رحمه الله تعالى بدأ فيها بالبسملة وثنى بالحمد والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وآله وعلى هذا فالابتداء بالبسملة حقيقي وبالحمدلة نسبي إضافي أي بالنسبة إلى ما بعد الحمد يكون مبدوءا به. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tuan-tuan, insya-Allah malam ni kita sambung pengajian kita dalam syarahan Kitab Tauhid melalui syarah Fathul Majid, insya-Allah. Tuan-tuan, kita dah bercakap minggu lepas tentang matan ataupun kitab tauhid ini dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita dah cerita secara permulaannya tentang kenapa satu-satu nuskhah itu ataupun satu-satu tulisan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah bagi tahu dah minggu lepas bahawasanya penulis dia mulakan tulisan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim, pertamanya untuk beramal, untuk perhatikan hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawasanya setiap perkara yang tidak dimulakan dengan Bismillah dalam satu riwayat. Dalam riwayat lain kata satu perkara yang baik yang tidak dimulakan dengan memuji Allah, dengan menyebut Alhamdulillah. Dan ketiga, satu riwayat yang ketiga kata setiap perkara yang baik yang tidak dimulakan dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka perkara tersebut walaupun baik tapi dia akan terputus ataupun akan terpisah daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita dah bercakap dalam minggu lepas bagaimana hadis-hadis yang disebut ni tidak sunyi. Okey, kita tu tidak sunyi daripada kritikan. Kita tahu setiap hadis dia terdedah kepada kritikan ataupun penilaian para ulama dari sudut kesahihan hadis tersebut. Ada orang kata hadis ni sahih, ada yang kata hadis ni tak sahih berdasarkan penilaian masing-masing. Atas sikit lagi. Okey. Berdasarkan penilaian masing-masing, dan kita tak mau panjangkan isu ni sebab kita bukan tempatnya untuk kita bicarakan. Cuma kita kata berdasarkan hadis ini, pertama sekali penulis kita Syekh Muhammad mulakan tulisan dia dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, kerana apa? Kerana ada gesaan daripada Nabi SAW melalui hadis-hadis yang kita sebut tadi untuk mulakan setiap perkara yang baik. Dan dalam kes kita hari ini pada waktu ni ialah mulakan tulisan ataupun mulakan pengajian kita pada malam ni dengan menyebut Bismillah ataupun menyebut Alhamdulillah ataupun menyebut nama-nama, menyebut Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada seruan itu untuk dilakukan. Dan kalau ada pihak ataupun golongan yang cuba mempertikaikan hadis ni dengan mengatakan bahawasanya hadis ni tidak sahih, dhaif dan sebagainya, kita katakan bahawasanya ya, kita sedar benda tu memang ada setengah golongan ataupun setengah penilaian daripada para ulama kita yang mengatakan hadis ni dari sudut periwayatannya tidak kuat ataupun tidak sabit daripada Nabi SAW. Tapi itu tidak menyebabkan kita wajar untuk tinggalkan amalan ini, iaitu amalan memulakan sesuatu perkara dengan menyebut Bismillah ataupun menyebut Alhamdulillah ataupun menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab walaupun kita katakan walaupun hadis ni mungkin ada orang pertikaikan dari sudut sahihnya, hadis ni sahih ke tak sahih ke dan sebagainya, kita kata itu satu isu. Boleh jadi sahih, boleh jadi tak sahih mengikut penilaian ulama-ulama masing-masing. Kita kata satu. Tapi kita kata ada satu lagi. Apa? Dia kata wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqtasiru 'alaiha fi murasalatihi. Kat sini kita nak kata. Kita kata kalau kita tak setuju, tak cukup puas hati lagi. Kalau kita kata kenapa mulakan tulisan dengan bismillah? Dan kalau kita contohnya kita buat satu benda, kita buat dengan guna bismillah.
Orang kata tak payah, tak ada dalil. Yang hadis yang kata suruh buat benda dengan bismillah, hadis dhaif contohnya. Kita kata baik, kita tinggalkan dulu isu dhaif tak dhaif tadi. Kita kata kita tengok apa yang Nabi SAW buat. Macam mana benda yang Nabi buat? Sebab kita kata dalam sini disebut apa? Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtasiru 'alaiha fi murasalatihi kama fi kitabihi li Harqal al-Azim ar-Rum. Dia kata kalau kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dia bila ketika mana Nabi menulis surat, ya, kita kata Nabi menulis surat melalui penulis-penulis yang dilantik lah, kita kata mengikut pandangan jumhur. Kita kata Nabi SAW bila mana dia mengutuskan surat untuk menyebarkan dakwah, untuk ajak pembesar-pembesar yang ada pada zaman itu, pembesar Rom, Raja Rom, Parsi, Raja Mesir dan sebagainya, semua orang tengok hadis ni ada dalam Bukhari, ada dalam Muslim, yang mana surat dakwah Nabi, ya, Nabi ketika mana menyampaikan dakwah dia hantar surat, salah satu caranya, dan surat Nabi SAW itu bermula dengan apa tuan-tuan? Bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka kita kata kalau pun kita tak setuju dengan status hadis tadi, sahih tak sahih, kita kata hak Nabi sendiri buat, Nabi pernah tulis surat, dan apa yang Nabi buat ketika mana dia tulis surat, dia mulakan surat dia dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dan benda ni kita boleh tengok dalam Bukhari dan Muslim. So kita kata memang patut-patutlah kita mulakan pengajian apa-apa yang kita nak buat dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tambah-tambah pula kalau tempat-tempat yang memang ditunjukkan bahawasanya Nabi bila dia nak buat benda tu, dia tulis dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita kata memang secara umumnya memang kita dianjurkan untuk mulakan satu-satu orang panggil apa, amalan yang baik dengan bismillah yang kita sebut ni tadi. Dan dalam hari ni kes kita kata untuk mulakan satu-satu tulisan baik untuk kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Adanya hadis yang mengatakan sekiranya dimulakan perkara baik yang dimulakan tanpa menyebut nama Allah, tanpa menyebut Alhamdulillah, tanpa menyebut Bismillah, benda tu ada kemungkinan, bahkan Nabi kata fahuwa abtar, fahuwa aqta', fahuwa ajzam, dan beberapa lagi perkataan yang menunjukkan perkara itu akan terputus daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun perkara itu baik. So kita kata cantik sangatlah kalau kita boleh mulakan benda yang hari-hari kita buat ni dengan nama Bismillahirrahmanirrahim. Melainkan ada beberapa tempat yang kita tengok Nabi sendiri tak mulakan dengan Bismillah. Contohnya kalau kita tengok Nabi SAW bila dia nak mulakan solat, contohnya, ya, kita kata bila Nabi nak sembahyang, Nabi berdiri menghadap kiblat, kita kata Nabi tak sebut Bismillahirrahmanirrahim, kan? Kita kata Nabi bila menghadap kiblat, dalam hadis semua, dalam riwayat Bukhari, Muslim, Aisyah baik, Anas baik, dia cerita bila benda yang Nabi buat, bila mula-mula nak solat, apa yang Nabi buat? Dia akan kata Nabi akan istiqbal qiblah, dia akan menghadap kiblat, summa kabbar, kemudian dia terus sebut Allahu Akbar, dan dalam tu tak sebut bismillah, kan? Kita kata maksudnya apa tuan-tuan? Kita kena faham, bila ada satu benda dalam hadis, benda tu kita kata sebagai undang-undang umum. Dalam kes kita kata apa? Bismillah kita patut baca dalam setiap perkara yang baik, itu secara umumnya. Tapi kita juga kena faham ada tempat-tempat tertentu yang kita tidak dianjurkan untuk baca Bismillah. Contohnya kita kata untuk memulakan solat tadi. Sebab Nabi kata sallu kama raaitumuni usalli. Kamu hendaklah solat seperti mana kamu lihat aku sembahyang. Dan bila Nabi sembahyang, sahabat-sahabat cerita macam mana? Bila Nabi sembahyang, Nabi akan menghadap kiblat, summa kabbar. Nabi terus Allahu Akbar, tanpa buat benda lain. Tak ada bacaan-bacaan yang lain. Tapi kita kata dalam secara umumnya, kalau kita nak mulakan kerja kita dianjurkan untuk baca Bismillah. Nak bawa kereta, kita dianjurkan baca Bismillah. Nak masuk rumah, kita dianjurkan untuk baca Bismillah dan sebagainya. Dan dalam kes kita, penulis kita, Syekh Muhammad, bila dia nak tulis matan, nak cerita pasal akidah ni, dia mulakan matan tadi dengan apa? Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan dikata juga dekat sini wal musannifu qad iqtasara fi ba'di nusakhihi 'ala al-basmalah li'annaha min ablaghi ats-tsana' wa dzikri walil hadith al-mutaqaddim wa waqa'a li nuskhatun bi khattihi rahimahullah bada'a fiha bil basmalah wa thanna bilhamdillah bilhamdi wassalati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi. So yang Syekh yang nak syarahkan matan ni dekat kita, dia kata dia ada dua version. Kita tahu kitab ni yang kita jumpa hari ni cantik dah. Orang dah cetak banyak-banyak kali, dah letak kulit, hardcover, dah buat hiasan-hiasan. Kita kata benda tu memang proses dia lah. Cuma kita kata pada waktu dulu, waktu pengarang asal tulis, dia tak rupa macam ni. Dia tulis dengan tangan. Tak, kita kata orang zaman dulu dia tak tulis guna komputer, dia tak ada benda-benda teknologi kita. Kalau tuan-tuan tengok dalam kitab ni pun, dia ada ambil gambar. Contohnya, saya boleh tunjuklah sebab masjid ni kecil. Kalau masjid besar payah juga. Kita tengok.
ada gambar. Ni tulisan dia. Ini merupakan dia kata kita panggil manuskrip lah. Kita panggil makhtutat. Manuskrip penulis asal dengan tulisan tangan. Kalau benda ni sampai dekat kita, saya pun tengok, tuan-tuan pun tengok, pakat sengih je. Tak tahu nak baca macam mana. Dengan tulisan tangan dia. Tapi benda tu telah dicetak dan ada perbezaan. Ada setengah manuskrip yang dimulakan dengan bismillah sahaja. Maksudnya ditulis bismillah, kemudian itu pada masuk isi, nanti kita akan bicarakan. Dan ada setengah-setengah nuskah yang dimulakan dengan bismillah, kemudian ada alhamdulillah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah, apa semua tu. So ada dua version. Makhtutat ni sendiri pun ada dua version. Tapi kita kata dua-dua ni pun tak jadi masalah, sebab dua-dua ni telah memenuhi tuntutan Nabi SAW supaya memulakan satu tulisan itu, satu pekerjaan itu dengan sama ada dengan bismillah ataupun dengan menyebut alhamdulillah ataupun dengan menyebut zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia kata apa? Dia kata wa ala hadza fal ibtida' bil basmalah haqiqiyyun wa bil hamdi wa bil hamdalah nisbiyun idafiyun ay binisbah ila ma ba'dil hamdi yakun mabdu'an bih. Dia kata tak apa. Maksudnya kalau kata ada nuskhah ataupun ada tulisan yang tulis bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, contohnya, kemudian dia baru tulis isi dia. Nanti orang kata, oh kalau macam tu nuskhah ni dia tidak bermula dengan alhamdulillah, dia mula dengan bismillah. Sedangkan ada hadis tadi Nabi kata kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah. Nabi suruh mula dengan alhamdulillah. Tapi sekarang ni ada mula dengan bismillah, bukan mula dengan alhamdulillah. Macam mana? Macam mana? Dia kata tak. Maksudnya kalau pun mula dengan bismillah, maksudnya dua-dua betul. Surat ni kita kata risalah ini dimulakan dengan bismillah pun betul. Surat ni ataupun risalah ni dimulakan dengan alhamdulillah pun betul juga. Walaupun sebelum alhamdulillah ada bismillah dah. Macam mana? Dia kata sebab bismillah ni memang haqiqiyun, memang betul-betul mula dengan bismillah. Sebelum bismillah tak ada apa-apa. Tapi alhamdulillah pun dikira sebagai permulaan juga. Walaupun sebelum dia dah ada bismillah, tapi alhamdulillah ni pun bukan isi lagi. Dia bukannya cerita yang kita nak buat lagi. Dia masih lagi dikira sebagai permulaan ataupun muqaddimah. Maka bila kita tulis bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, maka kita sebenarnya telah orang panggil apa, satisfy ataupun kita telah memuaskan dua-dua tuntutan ni. Nabi kata, satu riwayat kata kena mula dengan bismillah, satu riwayat kata kena mula dengan alhamdulillah. Kalau kita buat dua-dua, tak ada pertentangan. Kita kata, nanti orang kata dua-dua ni siapa kalau kata suruh mulakan dengan bismillah, maka kita dah tak bermula dengan alhamdulillah ke? Kita kata tak. Walaupun kita mulakan dengan bismillah, alhamdulillah tu juga dikira sebagai permulaan, sebab kita tak masuk lagi dengan cerita kita yang sebenar. Maka dia kata bismillah tu permulaan yang disebut sebagai hakiki, memang betul-betul kita mula dengan dia. Alhamdulillah walaupun sebelum tu dah ada bismillah, tetap juga dikira sebagai permulaan. Permulaan kepada isi yang kita nak sampaikan. Boleh. Maknanya kita dah buat dua-dua. Dan itu yang cuba dibuat oleh penulis kita. Dia tulis karangan dia, macam saya kata, benda ni kecil, benda ni pendek, matanya tak panjang, tapi dia tunjuk kepada kita secara tak langsung apa yang patut kita buat sebagai orang Muslim. Yang ni kita kata kepentingan ataupun cantiknya kalau kita mengaji kitab. Bukan setakat kita dapat apa message yang dia nak sampai. Macam kalau kita baca kitab tauhid, bukan setakat kita nak belajar tauhid. Kalau kita belajar fiqh, bukan setakat kita nak belajar fiqh. Bukan setakat tu kita dapat, tapi kita dapat lebih lagi. Kita dapat dari sudut stylenya, sunnahnya, dari sudut orang panggil apa, cara dia persembahkannya. Dan kita akan tengok permulaan ni pun dia akan bercerita tentang nahunya, tata bahasa Arabnya yang kita dapat faham. Banyak benda melalui benda-benda macam tu. Bukan setakat benda yang akidah yang kita nak belajar ni je. Baik. Wal ba' bismillah muta'alliqah bimahdhuf wa ikhtara kathirun minal mutaakhirin kaunuhu fi'lan khasan mutaakhiran. Baik, kita tengok dalam Al-Quran. Baik, dalam sini baik, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ni tuan-tuan, secara kalau kita terjemah, dia maksudnya apa? Dengan nama Allah. Kan kita kata dengan. Ba kita terjemah secara Melayunya loosely translated sebagai dengan. Kita terjemah secara mudah-mudah dulu. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kalau kita tengok, dia ada satu benda yang agak pelik kalau kita perhati. Tiba-tiba, tak semena-mena, contohnya kita kata, kita buka satu buku, ataupun kita dengar orang sembang lah, contohnya lah, tak payah tengok buku lagi. Kita duduk dengan kawan kita, dua-dua senyap, tiba-tiba dia pusing kat kita, dia kata,
dengan Ahmad. Contohnya dia kata, dia kata dengan Ahmad. Tiba-tiba tak cakap apa-apa, sebelum tu tak ada cerita apa-apa, tak sebut apa-apa, tiba-tiba dia jumpa, dia kata contohnya di kawan saya, dia kata Badrun dengan Ahmad. Contohnya, dia kata. So kita kata tiba-tiba kita tak faham apa maksud dia tiba-tiba dengan. Adakah dia nak kata dia datang dengan Ahmad ke? Ataupun dia nak cerita dia berjumpa dengan Ahmad ke? Ataupun dia pernah bercakap dengan Ahmad ke? Boleh jadi macam-macam. So kita kata dari sudut bahasanya, kalau kita mulakan dengan, maka perkara tu tak, ayat tu tak jadi sempurna. Kita belajar, kalau kita belajar bahasa Melayu pun tiba-tiba dengan, kita tak faham, ayat tu tak jadi ayat yang sempurna. Macam itu juga dengan bahasa Arab. Bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, ayat tu kalau kita tengok dari sudut tata bahasa, dia agak tergantung. Tiba-tiba je kita kata dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, maka kita kata mesti ada something yang kita perlu, orang panggil takwil, ataupun kita perlu faham dari benda yang dia tak sebut. Contohnya kalau saya duduk dengan dia kata tiba-tiba tadi dengan Ahmad, maka saya dah ada idea dah sebenarnya dia ni nak kata apa. Dia nak datang dengan Ahmad, walaupun dia tak sebut saya datang dengan Ahmad, tapi dengan dia sebut dengan Ahmad saja kita dah faham dah. Maksudnya dia nak cerita bahawasanya dia datang dengan Ahmad tadi. Contohnya dalam Al-Quran pun sama, bila dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, ayat ni dia kena ada background dia. Dia tak boleh faham macam tu. Tiba-tiba je dengan nama Allah. Apa yang dengan nama Allah ni? Apa yang dengan nama Allah ni? Yang apa ni ulama-ulama sebut sebagai takdir. Kita kena takdir benda tu. Kita kena teka apa yang sebenarnya Allah nak bagi tahu dekat kita. Maka dekat sini dia kata apa? Wal ba fi bismillah muta'alliqah bi mahdhuf. Benda yang apa ni dikata sebagai benda yang mahzuf. Dia tak sebut, dia silent kat benda tu. Dan kita akan cerita nanti dalam muka surat akan datang, kenapa dia silentkan. Dia bukan silent tiba-tiba, bukan sengaja Allah tak sebut. Pasti akan ada rahsia ataupun ada hikmah yang dia nak suruh kita kaji. Kenapa Allah senyapkan benda tu. Tapi kat sini setakat ni kita kata dulu, Bismillah ni dia ada satu perkaitan ta'alluq dengan takdir benda yang tak ada, yang senyap, yang tak bunyi. Dan dia kata wakhtara katsirun minal mutaakhirin kaunuhu fi'lan khasan mutaakhiran. Dia kata dan kebanyakan para ulama yang mutaakhir, dia tekaan dia ataupun pilihan dia apa tuan-tuan? Pilihan dia kata benda yang menjadi apa ni tadi, yang jadi ta'alluq ni ialah fi'il khas dengan mutaakhir. Oh, saya kena cerita ke benda ni tuan-tuan. Kau tuan-tuan tak mau dengar benda ni? Abu, tak mau dengar? Panjang sangat. Saya sebut sepintas lalu lah. Maksudnya Bismillahirrahmanirrahim ni dia kena ada ayat yang bagi sempurna. Apa benda ayat dia yang bagi sempurna? Takdir dia kata Bismillah u'allifu hala kauni musta'inan bi dzikrillah mutabarrikan bihi. Dia kata maksudnya Bismillahirrahmanirrahim, kita kena faham maksud dia apa. Dengan nama Allah u'allifu, aku tulis benda ni. Itu maksud penulis. Bila dia tulis Bismillahirrahmanirrahim, apa yang penulis nak sebut sebenarnya? Penulis nak kata dengan nama Allah aku tulis benda ni. Bismillah u'allifu hala kauni musta'inan bi dzikrihi mutabarrikan bihi. Maksudnya dia kata penulis bila tulis Bismillahirrahmanirrahim, apa maksud penulis tulis Bismillah? Dia nak kata penulis dia bila tulis Bismillah maksudnya dengan nama Allah aku u'allif, aku tulis risalah ni dengan dalam keadaan aku memohon pertolongan kepada Allah SWT supaya aku dapat tulis benda ni dengan baik. So kita kata dekat sini maksud dia dengan nama Allah aku tulis. Jadinya ulama-ulama dia kata apa? Dia cuba cari rahsia kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dia buat ayat macam tu. Kalau kita tengok dalam mushaf kita pun dalam surah Fatihah, surah yang pertama, bila kita buka dia akan start dengan ayat Bismillahirrahmanirrahim kan? Kita kata Bismillahirrahmanirrahim, dia akan bukakan mushaf tu dengan bismillah. Kenapa? Kenapa Allah tak letak siap-siap ayat tu bagi lengkap? Contohnya Allah letak dalam Quran Bismillah aqra'u.
Bismillahirrahmanirrahim aqra'u hadzal kitab. Contohnya, dengan nama Allah aku baca Quran. Kenapa tak buat macam tu? Tapi Allah letakkan sebagai satu orang panggil blanket punya bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, yang mana bila buat ayat macam ni, benda tekaan tu akan terbuka. Akan jadi macam-macam. Boleh suit for everything. So Ibn Qayyim, Ibn Qayyim dalam kitab ni Bada'i Fawaid, dia kata apa? Wa dzakara al-'allamah Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala lihadzfil amil fawaid. Dia kata style macam ni, cara yang sebut Bismillahirrahmanirrahim kemudian tak bagi tahu apa-apa yang jadi pelengkap dia, tulis ke, baca ke, buat kerja ke, tapi Allah kata dengan nama Allah, terbuka macam tu. Apa faedah dia? Dia kata pertama sekali, annahu mautinun la yanbaghi an yataqaddam fihi ghairu dzikrillah. Dia kata dengan cara macam ni kita tidak sebut benda yang kita nak buat, kita sebut nama Allah dulu. Tu faedah dia. Bila kita sebut bismillah, maksudnya betul-betul kita ni mulakan benda yang kita nak buat dengan nama Allah. Hatta kita sendiri pun kita tak sebut tentang kita. Kita langsung tak sebut pasal kita. Kita sebut mula-mula sekali bila contoh kita nak bawa kereta, kita tak kata aku nak bawa kereta dengan nama Allah contohnya. Boleh dah kita kata berjuru habis teh dah tu. Tu kalau orang kampung saya kata habis teh dah tu berjuru. Punya bagus dah tu. Maksudnya kita kata aku bawa kereta ni dengan nama Allah. Bagus dah. Tapi bila kita kata bismillah, kita tak sebut apa-apa. Ibn Qayyim kata apa? Salah satu faedah dia kata tempat macam tu la yanbaghi an yataqaddam fihi ghairu dzikrillah. Dia nak kata bahawasanya apa pun kita tak mau sebut sebelum kita sebut nama Allah. Sampai keadaan kita, diri kita pun kita tak mau sebut lagi. Betapa besarnya. Sebab tu kita kata dengan kalimah bismillah ni Allah sangat sayang dan Allah sangat-sangat nak bagi rahmat. Sebab apa? Dia tengok orang ni hatta diri sendiri pun dia tak mau sebut. Dia nak sebut nama Tuhan dia dulu. Maknanya dengan nama Allah apa-apa baru dulu. Bukan kita sebut kita nak buat kemudian baru dengan nama Allah. Tu yang pertama. Dan yang kedua dia kata annal fi'la idza hudhifa sahha al-ibtida'u bil basmalah fi kulli 'amalin wa qawlin wa harakatin fa kana al-hadfu a'amma. Satu lagi faedah dia kata bila kita tak sebut aku nak tulis ke, aku nak bawa kereta ke, aku nak makan ke, maka kalimah bismillahirrahmanirrahim menjadi satu bacaan, satu zikir yang sesuai untuk semua perkara. Kita cuba bayangkan tuan-tuan, kalau dah tiba-tiba bismillah ni zikir yang sangat-sangat baik, sebutan yang sangat-sangat indah, tapi Allah turunkan untuk satu occasion tertentu sahaja. Contohnya kita kata bismillahi aqra'u hadzal kitab. Contohnya dengan nama Allah aku baca Quran ni. Contoh kita kata, maka benda tu, zikir tu dah tak sesuai untuk kita buat kerja-kerja lain. Tak, sebab zikir tu sendiri cerita tentang aku baca dengan nama Allah contohnya, maka dia dah custom made siap-siap untuk membaca sahaja. Maka amalan-amalan lain dah tak sesuai dengan zikir macam ni. Tapi bila mana benda tu dihazafkan, dia silentkan, dia tak sebut apakah jenis pekerjaan yang kita nak buat dengan membaca bismillah, maka benda tu akan jadi suit untuk semua benda. Dia nak ajar kita bahawa saja zikir bismillah ni sepatutnya kita gunakan untuk semua perkara yang baik, sebab dia menjadi salah satu manifestasi ataupun satu kita nak manifest. Apa bahasa Melayu manifest ni? Kita nak tunjukkan bahawasanya kita dalam setiap benda yang kita nak buat, kita sangkut dengan Allah. Dan kita rasa pelik lah kalau kita ni nak baca bismillah tapi kerja buat kita tak ada kaitan dengan Allah, bahkan benda yang Allah larang. So kalau kita biasakan dengan mulut kita dengan nama Allah, dengan bismillah dalam setiap pekerjaan kita, insya-Allah itu salah satu cara untuk kita ni jaga diri kita daripada buat benda maksiat. Tak logik lah kalau kita ni kata bismillah aku nak buat benda-benda yang Allah tak suka. Tak jadi. Tuan-tuan, ada kalau kita kata kawan-kawan kita isap rokok, ada ke orang isap rokok bismillah, nak mula takut terpotong rahmat daripada rokok ni. Kita kata tak ada. Orang isap rokok walaupun dia ustaz, walaupun dia syekh, dia tak akan baca bismillah tadi nak isap rokok. Tak. Petang-petang kalau kita tengok cerita apa, sekarang ni ada balik, saya baru perasan tadi ada cerita Spanyol tu, zaman-zaman dulu waktu saya main sekolah lagi ada. Sekarang ni ada balik benda tu, cerita apalah benda-benda Spanyol ni lah. Ada orang nak tengok, dia buka bismillah, dengan nama Allah aku tengok cerita Spanyol ni. Tak ada. Kita kata bila kita melazimi everything yang kita nak buat dengan nama Allah, secara automatiknya hati kita akan terpandu dan kita akan rasa malu untuk buat benda selain daripada benda yang Allah suka.
Dan bismillah ni, zikir ni sesuai. Kenapa kita sebut bismillah, kita tak spesifikkan dengan amalan-amalan tertentu. Dia nak bagi kita isyarat bahawasanya sepatutnya zikir ini menjadi permulaan untuk setiap perkara yang kita buat. Anda faham tak? Boleh faham tak? So kita kata itu faedah. Sebab tu kita kata bila kita baca matan, kita baca kitab ni, kita nak cerita pasal akidah. Tuan-tuan, kita tak masuk lagi pasal akidah ni pun. Tapi kita kata dengan bismillah ni saja kita dah dapat banyak faedah, banyak manfaat. Benda tu yang kita nak cerita. Kenapa Allah mulakan kitab dia, Quran dia dengan bismillah? Supaya Allah nak ajar kita bahawasanya bukan setakat baca Quran, tapi mulakan apa sahaja yang kamu buat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab aku mulakan kitab aku dengan bismillah, tapi aku bagi bismillah tu secara orang panggil terbuka, very flexible, dan dia suit untuk semua benda yang kita buat. Boleh? Allahumma salli ala Muhammad. Yang lain saya sikit lah, panjang. Dia akan cerita Bismillahirrahmanirrahim. Sebab dalam Al-Quran dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi fi'il, dia boleh jadi isim. Ada dalam Quran yang sebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi. Ada yang Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Tuan-tuan baca surah Hud, tuan-tuan baca macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Tak, kita kata majriha, dia panggil imalah. Dalam riwayat Hafs An-Asim yang kita selalu baca, dia kena baca majriha. Dia bukan majra ataupun majri. Okey. Selesai bab bismillah. Kemudian kita kata bismi. Tadi kita sebut ba. Sekarang kita nak jumpa perkataan isim. Tuan-tuan, kita pergi satu-satu insya-Allah. Sebab tu kita kata orang ngaji benda ni 4 tahun. Tapi kita nak buat antara maghrib dengan isyak. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Tapi tak apalah. Kita try lah apa yang boleh. Baik, ismi, bismi. Kan kita kata Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama. Dalam bahasa Arab, nama kita sebut al-isim, al-ismu. Ismu ni nama. Kita tanya anak-anak kita pun belajar kat sekolah, ma ismuka, apa nama kamu? Apa nama kamu contohnya lah. Kita kata apa nama kamu? Nama-nama ni apa maksud dia, tuan-tuan? Oh kan, berat ustaz ni dah. Nama pun nak takrif lagi, nak syarah lagi apa maksud nama. Dia kata awal ismu mushtaqqun minas sumu wa huwa al-ulu wa qil minal wasmi wa huwa al-alamah wa huwa al-alamah li'anna kullama summiya faqad nuwiha bismihi wa wusima. Okey, dia kata perkataan ismun yang kita sebut nama, dia asal daripada perkataan sumu. Sumu ni maksud dia apa, tuan-tuan? Sumu ni bukan maksud dia tinggi. Sebab tu kita panggil langit apa? Kita panggil sama. Sama ni bukan setakat langit yang kita tengok ni. Sama ni boleh jadi apa-apa sahaja yang jadi roof kepada kita, benda tu dikira sebagai sama. Kita panggil sama atas. Sebab tu kita rasa tak pelik kalau bila tiba satu hari, kalau kita tengok dalam satu hadis Muslim, Nabi SAW pernah satu hari ada seorang sahabat. Nanti kita akan cerita lagi dalam bayang. Cuma secara nak bagi tahunya bahasa Arab ni kita kena faham, baru kita boleh appreciate apa yang orang kata. Seorang sahabat dia buat satu kesalahan. Bila dia buat kesalahan, benda tu sampai pada Nabi SAW. Dan Nabi lepas daripada perbicaraan dan sebagainya, Nabi kata hukuman dia sebagai kafarah dosa dia kena bebaskan hamba. Dia kena bebaskan hamba sebab dia ada hamba, dan hamba ni zaman dulu hamba dengan lembu, kebau, harta-harta dia tu sama. So kafarah dosa dia apa? Kafarah dosa dia kena bebaskan seorang hamba. Hamba ni bernilai mahal. Nak bersihkan dosa dia, kafarah dosa dia kena bebaskan hamba. Baik. Tapi kita tahu dalam syariat kita, hamba yang layak untuk dibebaskan hanyalah hamba yang Islam. Sebab hamba ni boleh jadi dua. Sama ada hamba tu mungkin boleh jadi orang yang Islam, yang jadi hamba. Contohnya mungkin mak ayah dia tu hamba, ataupun mak ayah dia tu kafir. Sebab kita kata hamba ni asalnya orang kafir yang berperang dengan kita, jadi tawanan perang, maka dia jadi hamba. Boleh jadi hamba ni dia lah orang kafir, betul-betul kafir. Boleh jadi dia orang Islam, dia masuk Islam ke, ataupun mak ayah dia pernah jadi kafir, betul dia lahir sebagai anak hamba, maka dia pun jadi hamba dan dia pun jadi, masuk Islam. Boleh jadi macam. Cuma nak kata hamba ni boleh jadi Islam, boleh jadi kafir. Tapi dalam masalah nak kafarah dosa ni, hamba yang boleh jadi kafarah ni ialah hamba kena Islam. Hamba kafir tak sah kalau kita keluarkan sebagai kafarah zaman tu dulu.
Jadinya Nabi SAW bila perintahkan dia untuk membebaskan hamba, Nabi tengok hamba dia yang kata hamba yang dicadangkan untuk dibebaskan sebagai kafarah dosa. Nabi kata nak kena test dulu dia ni. Nabi kena test dulu hamba ni, dia ni Islam ke tak? Baru kita boleh tahu dia ni Islam ke tak, baru boleh kita bebaskan. Kalau tak tahu, macam kalau kita bebaskan, mungkin tak sah sebab dia tu kafir. Bila Nabi tanya dekat hamba seorang perempuan ni, Nabi kata, Nabi kata, Aina Allah. Allah ni dekat mana? Allah nak uji. Dia nak uji keimanan hamba ni. Aina Allah. Allah dekat mana? Maka hamba tu jawab apa? Allah fis sama. Allah dekat langit. Dia kata. Kita Melayu, kita terjemah Allah dekat langit. Tak? Bila kita sebut terjemah Allah dekat langit, maka kita jadi confused. Boleh ke kata Allah dekat langit? Maka dia akan menyerupa sama. Orang kata kalau kita kata Allah dekat langit, maka dia akan menyebabkan kita menyerupakan Allah dengan objek di langit. Contohnya. Tak, kita kata kalau kita kata Allah dekat langit, maknanya Allah ni sama dengan awan, dengan planet, dengan bintang. So kita tu macam mana? So kita kena faham dalam bahasa Arab bila sebut fis sama, dia tak semestinya langit yang kita nampak. Dia benda yang tinggi, yang tak nampak pun kadang-kadang. Yang lain. Sebab perkataan sama ni dia boleh terbuka. Dan kita katakan kalau kita pun kata Allah dekat langit yang kita nampak ni pun, benda tu tak jadi mustahil di sisi Allah SWT. Sebab Allah dah bagi tahu, laisa kamitslihi syai'. Allah tak sama. Kalau kita kata Allah dekat langit, Allah dekat langit tapi dalam keadaan dan rupa yang kita tak tahu. Allah tak cerita, tapi Allah bagi tahu dia dekat langit. Maka kita kata sama ada kita nak faham dengan cara ini ataupun cara ni, dua-dua tu betul. Langit yang macam mana kita tak tahu, tapi yang kita tahu Allah, Nabi bila hamba tu kata Allah dekat langit, maka Nabi SAW kata perempuan ni beriman, akidah dia betul, dia ni orang Islam dan kamu boleh bebaskan dia. Dan kita akan bincang panjang lagi benda tu. Baik, dia kata ismun, perkataan asalnya sumu ataupun tinggi, dan ada yang kata minal wasmi wahwa al-alamah. Dia kata isim, perkataan ismun ni berasal daripada perkataan sumu, ketinggian, ataupun berasal daripada perkataan al-wasmu, iaitu maksudnya alamat ataupun tanda. Maksudnya dengan nama ni kita akan dapat tanda orang tu. Apa orang kata apa maksud nama? Nama ialah tanda kita. Kalau orang nak kata ustaz tu siapa? Contohnya, tuan-tuan nak cerita kalau tinggi, ada orang tinggi. Kalau nak kata putih, ada orang pun putih juga. So kita kata benda-benda macam tu tak boleh jadi satu tanda. Kita nak perkenalkan orang. Kalau kita kata ala ustaz yang gemuk-gemuk tu, kita kata ramai ustaz gemuk, kebanyakan mungkin semua ustaz pun gemuk. Jarang sangat yang tak gemuk. Kita kata. Kalau kita kata ustaz yang mana? Ustaz yang bawa kereta hitam contohnya. So kita kata tanda tu kita tak boleh nak tunjuk cara tepat orang tu. Tanda yang paling tepat bila kita nak tunjuk seorang tu, kita kata apa? Tanda dia ialah nama dia. Sebab tu ismun tu perkataan asalnya daripada perkataan al-wasmu, iaitu tanda. Dan fungsi dia apa? Fungsi dia nak tunjuk. Bila kita nak describe seorang ni ataupun satu pihak ni, cara yang paling tepat kita kena describe melalui nama dia. Kalau seorang kata nama Ustaz Tuan Badrul Hisham, maka tak ada orang lain, saya contohnya. Tak, kita kata. Maka nama, bila mana kita nak perkenalkan diri kita, kita nak suruh orang kenal kita, kita kena bagi tahu nama kita. Sebab nama merupakan satu cara untuk orang ni betul-betul kenal si empunya nama tu. Dan begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dia nak perkenalkan diri dia kepada makhluk dia, dia perkenalkan apa? Dia perkenalkan nama dia. Sebab tu Allah awal-awal lagi dia ajar kita tentang nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah, dengan nama Allah. Dan kita akan tengok nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Qauluhu Allah, qala al-Kisai wal Farra asluhu ilah, hadful hamzah ataupun hadaful hamzah wa adghamul lam fil lam fasarata laman wahidatan musyaddadatan mufakhamatan. Dia kata Allah. Saya nak ringkaskan seboleh mungkin bahagian ni. Perkataan Allah dengan nama Allah. Nama kita tahu dah, nama ni lah benda yang kita nak isyarat kepada si empunya diri dia. Allah. Kalimah Allah, lafzul jalalah kita kata. Apa asal perkataan Allah? Apa asal perkataan Allah? Dalam bahasa Arab, asal perkataan merupakan satu benda yang penting. Kita kata asal perkataan, benda tu sangat penting. Satu kalimah kemungkinan dia akan berasal sebenarnya daripada kalimah yang lain. Dia ada kalimah ibu dia yang dipanggil sebagai masdar, sumber dia. Apa kepentingan kita tahu benda ni? Kepentingan dia, kita boleh dapat mesej yang nak disampaikan melalui nama tu tadi. Contohnya tuan-tuan, saya bagi contoh. Kita kata sembahyang. Dalam bahasa Arab sembahyang ni dipanggil as-salah. As-salah.
as-salah dia merupakan satu perkataan yang berasal daripada perkataan yang lain. Kita kata as-salah daripada salla yusalli. Salla yusalli. Dan perkataan salla yusalli, maksud dia bahasa Arab yang asalnya maksudnya doa. Doa. Okey, dia ialah doa. Daripada sudut ni kita kata maksud solah, perkataan as-salah maksudnya berdoa. Jadi apa kaitan doa dengan solat yang kita buat hari-hari ni? Tak, kita sembahyang, kita hari-hari sembahyang 4 rakaat, 5 kali sehari ni. Apa kaitan dia? Bila kita faham maksud perkataan salah ni maksudnya berdoa, so kita kena faham bahawa sembahyang kita ni, sembahyang kita keseluruhannya merupakan satu doa. Sembahyang kita buat ni ia merupakan satu doa. Sebab tu kita rasa pelik bila ada orang kata berdoa selepas sembahyang. Tak, kita kata walaupun kita kata tak apalah, dari sudut hukumnya kita nak bincang yang mana tepat, cuma dari sudut bahasa pun tak berapa nak kena. Sebab seolah-olah kita kata kita kena ada doa selepas kita berdoa. Tak, sedangkan sebenarnya semayang kita itu ialah doa. Orang kata, ustaz, kita ada hajat tertentu, kita kata Nabi SAW ajar sahabat-sahabat untuk minta hajat. Setiap benda yang hajat dia dalam dunia ni apa waktu bila dia kata fi kulli duburis salah, setiap kali selepas sembahyang. Maksudnya apa tuan-tuan? Dubur, maksud dubur ni apa? Kalau kita kata dubur dalam bahasa Arab, ni kita belajar bahasa Arab je dulu hari ni. Dubur, apa maksud dubur? Dubur ialah benda yang belakang. Dan manusia, kita panggil dubur manusia ialah punggung dia. Benda yang paling belakang sekali, hujung sekali dipanggil dubur, tapi dengan syarat benda tu mesti sebahagian daripada asal kita. Sebab kita kata punggung merupakan dubur kita. Dubur manusia ialah punggung, tapi punggung tu sebahagian daripada kita, bukan? So dalam hadis Nabi kata kita kena berdoa di dubur solat, di hujung solat. Maksudnya bukan selepas solat, tapi dalam tu solat, tapi akhir sekali. So bila kita baca fil alam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim, apa semua sampai habis, fil alamin innaka hamidum majid. Sebelum kita bagi salam, kat situ tempat untuk kita paling baik untuk kita berdoa. Sebab Nabi ajar kita untuk berdoa kat time tu. Dan kita faham, kita kata tadi solat tadi semuanya doa. Kita start angkat takbir Allahu Akbar, kita baca Fatihah, kita dah start minta dah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kita start minta ke Allah itu dan ini. Bila kita duduk dekat tahiyat awal, kita baca Rabbighfirli, ampunkan aku ya Allah. Macam-macam. Bila kita sembahyang subuh pula, tuan-tuan nak, kita baca kunut pula subuh. Kita minta Allahumma hdina fi man hadait. Kita semua sembahyang kita merupakan satu rangkuman doa-doa kita setiap dari takbir sampai kita bagi salam. Dan sebab ni kalau kita ada niat, kita ada hajat, nak suruh sihat, nak suruh anak berjaya, nak suruh suami dan sebagainya, kita kata sepatutnya benda tu dilakukan sebelum kita bagi salam, sebelum kita akhiri doa kita yang bernama sembahyang tu tadi. Baik. Tu maksudnya kita kata itu fungsi. Bila kita faham perkataan salat itu maksudnya doa, maka kita faham sebenarnya amalan yang kita buat 5 kali sehari ni merupakan sebenarnya Allah nak suruh kita berdoa. Nak suruh kita berdoa sebenarnya, nak suruh minta dekat dia. Sebab tu Allah pilih nama as-salah untuk pelakuan kita ni. Yang kita angkat takbir Allahu Akbar, kita baca Fatihah, kita rukuk, Allah namakan benda tu sebagai salat. Dan salat maksudnya doa. Sebab Allah nak suruh kita ni berdoa. Kadang-kadang kita tak kena. Kita sembahyang, kita tak ada doa apa-apa. Lepas tu baru kita kalut nak doa. Jadi tak kena. Yang tak kena. Sepatutnya kalau kita nak doa lepas sembahyang, kita kena pastikan waktu sembahyang pun kita berdoa juga. Kita betul-betul kita minta dekat Allah time sembahyang tu. Sebab sembahyang ni Allah letakkan nama sembahyang ni sebagai salah. Sebab Allah nak ajar kita bahawasanya sembahyang ni lah doa kamu. Kamu nak minta, kamu minta time sembahyang ni. Boleh tak tuan-tuan? Baik. Dan adalah perbahasan ulama gini. Panjang ni. Ada yang kata perkataan Allah merupakan dia datang daripada kalimah yang lain, iaitu ilah. Perkataan Allah, lafzul jalalah ni, Allah alif lam lam ha, dia ni asal perkataan al-ilah, ilahu. Kita panggil al-ilahu. Cuma adalah proses dia tambah sana ghaib, idgham dan semuanya, maka benda tu jadi Allah. Satu pendapat. Satu pendapat lagi kata tak. Kalimah Allah, nama Allah ni, dia memang asal-asal dah. Kita kata setiap perkataan ada asal, maka kalimah Allah ni merupakan asal. Dia tak ada dah selepas dia.
Yang lain, yang satu lagi pendapat pertama tadi, dia kata Allah ni dia derive, dia datang daripada perkataan yang lain, iaitu perkataan ilah. Dia datang perkataan ilah. Puak yang kedua kata dia tak setuju. Dia kata yang kalimah Allah ni merupakan asal dah. Tak boleh dah lepas tu. So apa faedah dia kat sini? Apa faedah perbincangan ni? Kita kata kenapa nak bergaduh? Asal ke tak asal? Ada kalimah sebelum dia ke tak ada sebelum? Kita kata macam ni tuan-tuan. Aqidah ahli sunnah wal jamaah, dia mengatakan bahawasanya sifat Allah ni bersifat qadim. Qadim. Faham tak maksud qadim? Maksudnya dia tak ada permulaan. Bila kita nama Allah ni, kita kata sifat Allah bersifat qadim. Contohnya kita kata sifat Allah bersifat sama'. Allah ni maha mendengar. Dan sifat ni bersifat qadim. Qadim lawan kepada hadis. Qadim lawan kepada hadis. Lawan kepada benda baharu. Sebab tu kita kata kita yang bukan Tuhan ni, makhluk ni, sifat kita apa? Sifat kita hadis, benda baharu. Apa maksud benda baharu? Maksud benda baharu maksudnya ada satu ketika benda tu tak ada. Dan bila sampai satu tahap, benda tu baru ada. Kita, contohnya saya lahir 23 hari bulan 11 1985, contoh. Pada 22 hari bulan 11 1985, saya tak ada lagi dekat muka bumi ni. Bila masuk 23 hari bulan 11, saya baru start ada. Okey? Maka sifat wujud saya baru ada. Maka wujud yang ada pada makhluk bersifat hadis. Dia pernah tak ada, saya pernah tak ada. Kemudian sampai satu tarikh saya baru ada. Bila saya lahir, saya tak boleh bercakap lagi. Saya tak pandai bercakap. Sifat bercakap tak ada pada saya. Kemudian dengan berlalunya masa, umur saya makin meningkat, setahun setengah mungkin, saya baru boleh bercakap. Kita kata mungkin 1 hari bulan 1 tahun 86, umur saya setahun contohnya. Waktu tu saya baru start bercakap. Sebelum pada tarikh itu saya tak boleh bercakap. Maka sifat bercakap pada saya ialah orang panggil apa? Sifat yang hadis. Maksudnya sebelum tu pernah tak ada, kemudian dia ada balik. Baru dia ada. Dan satu hari nanti dia tak akan ada bila dia mati. Itu hadis, sifat makhluk. So kita kata benda yang sama juga dengan Allah. Allah wujud ke tak? Kita kata Allah wujud. Allah wujud. Sebagaimana kita wujud, Allah juga wujud. Sebab tu kita kata, kita kena faham bila kita kata Allah ada tangan contohnya. Tak semestinya kita kata oh ini telah menyamakan Allah dengan makhluk. Kita kata sebab kalau kita tengok sifat-sifat Allah yang ada, semuanya dari sudut sifat tu ada. Allah hidup. Kita hidup tak tuan-tuan? Kita hidup. Tengah-tengah hidup sekarang. Allah hidup tak? Kita kata Allah hidup. Tak, Allah kata huwal hayyul qayyum. Dia maha hidup. Kita kata, maka sifat hidup tu ada pada kita dan ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kata bezanya apa tuan-tuan? Dari sudut kaifiat ataupun cara hidup. Kita macam saya sebut tadi, sifat hayy, sifat hidup yang ada pada saya, pernah berlakunya saya tak hidup sebelum tu. Kemudian baru je hidup, kemudian satu hari nanti sifat hidup tu akan hilang. Contohnya. Tapi kita kata Allah Subhanahu Wa Taala, sifat dia kita kata hayy, hidup macam kita juga, tapi sifat dia bersifat qadim. Bersifat qadimun. Qadim ni maksud apa? Tak pernah sebelum daripada satu zaman Allah ni tak pernah hidup, Allah tak hidup contohnya. Tak, Allah untuk sifat Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sama-sama hidup, kita hidup, Allah pun hidup. Kita mendengar, Allah pun mendengar. Kita bercakap, Allah pun bercakap. Sifat sama, sifat kalam, sifat basar Allah, kita pun ada. Tapi kita kata beza yang besar sekali, walaupun nama sama, sifat Allah SWT tidak pernah orang panggil tak ada. Kita kata sebagaimana Allah tu wujud tanpa ada permulaan, tak ada satu tarikh pun yang Allah tak wujud, tiba kemudian baru Allah wujud, lahir dan sebagainya. Kita kata tak, Allah memang bersifat dengan qadim, bersifat dengan azali, bersifat memang ada tanpa ada permulaan. Maka begitu juga sifat-sifat dia. Bukan kata Allah pernah jadi Tuhan, waktu tu dia hanya boleh bercakap dengan mendengar je, melihat tak boleh. Baru ada lepas tu, baru timbul sifat melihat dia. Kita kata tak, Tuhan tak macam tu. Tuhan dia wujud tanpa permulaan, dan begitu juga sifat-sifat dia wujud tanpa ada permulaan dan tanpa ada perakhiran. Sebagaimana Allah wujud tanpa permulaan, maka sifat bercakap Allah, sifat melihat Allah, sifat mendengar Allah juga tidak ada permulaan dan tidak ada perakhiran. Tu beza dia. Sebab tu kita kata kalau kita kata Allah ada tangan, kita kata kita ada tangan juga. Tapi kita kata sifat tangan kita macam ni. Jadi kita tengok. Tapi kita kata sifat tangan Allah, kita kata Allah tak bagi tahu tangan dia macam mana.
Maka kita cukup sekadar kita kata Allah ada tangan dan selesai. Seperti mana kita boleh terima Allah mendengar, kita juga mendengar. Allah melihat, kita juga melihat, tapi dengan cara masing-masing. Begitu juga sepatutnya kita kena faham. Kalau kata Allah ada tangan, kita kata Allah ada tangan, tapi dengan cara yang layak bagi dia, yang tak sama langsung dengan makhluk. Maka selesai masalah kita. Baik, kita kata dua. Bila kita kata sifat Allah ni bersifat qadim, maka baru kita nampak kenapa ada dua masalah ni. Kenapa ada satu pihak beria-ia untuk mengatakan bahawasanya sifat Allah ni tak ada. Maksudnya nama Allah ni dia tak boleh adalah kalimah yang lain yang menjadi asal kepada kalimah Allah. Sebab bagi dia apa? Bagi dia nama Allah. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami', Al-Basir ni semua-semua nama Allah yang mana sifat Allah juga. Kita kata, dia kata apa? Dia kata kalaulah kita kata Allah ni ada kalimah sebelum dia, kalimah Allah ni ada sebelum kalimah, ada asal daripada kalimah yang lain, itu akan menyebabkan orang boleh faham bahawasanya kalimah Allah ni tidak qadim. Maksudnya ada lagi perkataan sebelum tu. Sedangkan kita nak bagi tahu, kita nak emphasize, kita nak establish satu kaedah bahawasanya Allah sifat dia tak ada permulaan. Dia tidak berasal daripada mana-mana tempat ataupun mana-mana zaman, mana-mana waktu. Dia ada yang begitu. Kita tak tahu macam mana. Tapi Allah sifatnya begitu. Tapi kalau kita kata Allah merupakan asal perkataan, ada asal lagi sebelum Allah tu ada perkataan lain lagi, menunjukkan kalimah Allah tu sendiri pun dah ambil daripada perkataan lain. Maka sifat Allah juga ambil daripada sifat yang lain. Maka sifat Allah ni tidak bersifat qadim juga, dia kata. Dia risau benda tu. Dia risau benda tu. Tapi pengarang kita, dia kata apa? Dia jawab pula, dia kata satu lagi pihak dia kata, yang kata Allah ni berasal daripada kalimah ilah, yang ada ada asalnya. Maknanya perkataan Allah ni berasal daripada kalimah ilah. Dia kata tu tak ada masalah. Dia kata bukanlah, bila mana kalau kita kata kalimah Allah ni berasal daripada perkataan ilah, bukanlah maksudnya kita kata sifat Allah juga ada asalnya. Macam dulu tak ada, baru lahir. Kan kita kata asalnya perkataan tadilah. Contohnya tadi saya sebut tadi, as-salah, asal perkataan ni ada salla, yusalli dan sebagainya, ada sebelum dia. Namanya dia lahir daripada asal dia. Kalimah yang kita cakap ni dia baru lahir daripada perkataan-perkataan yang lain, perkataan asal dia. Dia kata walaupun kita kata Allah berasal daripada perkataan ilah, itu tak menunjukkan bahawasanya sifat Allah itu tidak qadim. Dia kata dia tidak kata itu. Dia kata wa nahnu la na'ni bil ishtiqaq illa annaha mulaqiyatun li masadiriha fil lafz wal ma'na la annaha mutawallidatun minhu tawalludul far'i min aslihi. Dia kata bila kita kata kalimah Allah ni ada asalnya, ada perkataan lain, bukan maksud kami nak kata bahawasanya sifat Allah ni tidak asal, tidak bersifat qadim, ada lagi sebelum sifat Allah tu ada benda lain lagi. Dia kata bukan maksudnya macam tu, tapi maksud dia ni kita nak cerita tentang ada sifat dia. Sebagaimana perkataan Allah dia berasal daripada perkataan ilah, dan ilah ni merupakan satu sifat yang kita akan bincang. Apakah sifat yang kita boleh faham daripada perkataan ilah? Dan kita tengok semua bahas dalam nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Quddus, As-Salam, sampai 99 yang kita baca tu, semuanya ada asalnya. Ar-Rahman daripada perkataan Rahimah contohnya, kan? Al-Malik asalnya daripada perkataan Malaka. Apa lagi? As-Sami' asal perkataan Sami'a. Semuanya ada. Dan itu tidak menunjukkan bahawasanya sifat Allah ni tidak qadim, berasal daripada sesuatu. Sifat Allah qadim, dia tidak perlu asal, dia tidak berasal daripada sesuatu perkara. Cuma asal tu nak tunjukkan apakah sifat yang kita boleh faham daripada nama tu. Sebab kita tahu As-Sami' merupakan kita kata Al-Alim, Al-Qadir, As-Sami', Al-Basir, ni semua nama-nama Tuhan. Kita kata Asma'ul Husna. Yang mana nama-nama ni akan konot, akan bawa satu message tentang sifat yang Allah nak bagi tahu. Nama dia. Bila saya sebut nama Badrul, contohnya, orang tak boleh nak teka sifat saya ni pemarah ke? Melalui perkataan Badrul, orang tak boleh nak tahu sifat kita. Tuan-tuan boleh teka ke saya ni perangai macam mana? Dengan sekadar tahu nama saya. Orang boleh tengok nama dia Badrul, oh dia ni jenis makan banyak ni. Boleh ke? Melainkan kita ahli nujum je lah. Kita kata tak, dengan nama yang macam tu orang tak faham. Tapi nama Allah bila disebut Al-Alim, kita boleh faham. Ada sifat dia nak bagi tahu bahawasanya Allah ni nama dia Maha mengetahui, sifat dia ada sifat mengetahui gitu. Bila kata Allah, sifat nama dia ialah Basir, Maha melihat, sifat dia apa? Sifat dia tu boleh melihat. Allah ni Maha melihat. Walaupun nama dia yang Maha melihat.
Yang dia kata bila kita kata maksud perkataan Allah, asal dia daripada perkataan ilah, bukan nak kata sifat Allah tu ada asalnya, tapi kita kata ilah ni merupakan sifat yang nak dibawa melalui nama Allah. Seperti mana kalau nama Allah As-Sami', sifat apa yang nak bagi tahu melalui As-Sami'? Sifat sama. As-Sami' nama dia. Nama dia yang maha mendengar. Sifat apa dia? Sifat dia sama, sifat dia mendengar. Kalau kita kata nama Allah nama Allah ialah Al-Basir, yang maha melihat. Apa sifat yang kita boleh faham melalui nama tu? Maknanya Allah ni sifat dia melihat. Kalau kita kata sifat nama Allah ialah Al-Qadir, yang maha berkuasa, nama dia yang maha berkuasa. Sifat dia apa? Sifat dia ada kekuasaan. Tu sifat dia. So Qadir dengan Qudrah contohnya. Al-Qadir nama, sifat dia Qudrah. As-Sami' nama, Sama' sifat dia. Al-Basir nama dia, Basar sifat dia. So Allah nama, sifat dia apa? Sifat dia ilah. Sifat dia ilah, Tuhan, ilah. So sifat dia. Dan kita nak cerita tentang apa maksud ilah. Bila kita kata Sami' nama dia, sifat dia Sama'. Basir nama dia, sifat dia Basar. Qadir nama dia Qudrah sifat dia. Sekarang ni nama dia ialah Allah. Apa sifat dia? Apa sifat yang nak bagi tahu melalui nama dia? Boleh ke tuan-tuan? Terus lagi. Kau tuan-tuan dah pening ah? Boleh lagi? Sampai pukul 9. Abalim? Boleh? Boleh. So kat sini penulis bawa beberapa riwayat nak terangkan maksud perkataan Allah. Allah ni ataupun ilah ni tadi, ilah ni apa maksud dia? Sebab kita nak tahu bila Allah sebut Allah sebagai nama yang paling utama dalam banyak-banyak nama, nama Allah ialah Allah yang paling utama, kan? Kita kata As-Sami' nama dia, Al-Basir nama dia, semua tu panggil Asmaul Husna. Tapi nama yang paling utama ialah apa? Allah. Ini nama dia yang paling utama sekali. Apa maksud nama ni? Apa sifat yang dia nak sampaikan melalui nama ni? Bila Allah kata aku ni Sami', Allah nak bagi tahu bahawasanya aku, sifat aku maha mendengar. Bila Allah kata nama aku Al-Basir, Allah nak bagi tahu kat kita bahawasanya sifat aku maha mendengar. Bila Allah nak kata nama aku, nama dia adalah Al-Qadir, maka dia nak bagi tahu bahawasanya aku ni Qudrah, aku ni ada kekuasaan. Dan bila nama Allah kata nama dia ialah Allah, apa yang nak bagi tahu? Sifat dia ilah. Ilah ni apa maksud dia? Dia kata wa amma ta'wil Allah fa innahu ala ma'na ma ruwiya lana an Abdullah bin Abbas huwa alladhi ya'lahu kullu syai'in wa ya'buduhu kullu khalqin. Dia kata satu riwayat yang dibawa daripada Ibnu Abbas, daripada Abdullah bin Abbas, seorang sahabat yang terkenal, yang masyhur, yang sangat kecil. Dikatakan dia lahir 3 tahun sebelum hijrah saya rasa. Dan dia wafat, Nabi SAW wafat waktu tu umur dia baru umur 13 tahun. Kecil sangat lagi. Dia kata 1 baru tuan-tuan. Waktu Nabi wafat tu. Tapi berapa banyak hadis yang diriwayatkan, berapa banyak tafsir yang dia disampaikan. Apa dia kata? Perkataan Allah maksudnya apa? Huwallazi ya'lahu kullu syai'in wa ya'buduhu kullu khalqin. Maksud Allah yang mana Allah ni membawa sifat ilah ni tadi. Apa dia? Ilah ni sifatnya yang mana dia disembah oleh setiap makhluk. Ya'lahu kullu syai'in. Setiap benda, tak pernah terlepas satu benda pun yang ada atas muka bumi, langit dan sebagainya, seluruh alam ni menyembah ni si empunya sifat ilah ni. Wa ya'buduhu kullu khalqin, dan yang disembah oleh setiap ciptaan. Wasaqa bisanadihi 'anil Dhahhak an Abdullah bin Abbas qala Allah dzu uluhiyah wal 'ubudiyyah 'ala khalqihi ajma'in. Kat sini ada sajak lagi. Saya baca sajak, tuan-tuan mesti marah ni. Saya bagi sajak lagi, tuan-tuan. Saya baca sajak, tuan-tuan suruh saya balik. Baik. ثم قال فقد بين قول ابن عباس ومجاهد هذا
anna alaha abada wa anna al-ilaha masdaruhu. Wa saqa hadithan an Abi Sa'id marfu'an inna Isa aslamathu ummuhu ila al-kuttab liyu'allimahu faqala lahu mu'allim uktub bismillah faqala Isa atadri ma Allah Allahu ilahun alihah. Baik, dia kata Ibnu Abbas dan Mujahid, 2-3 nama pembesar-pembesar ataupun tokoh-tokoh utama dalam agama kita, maksud ilah apa? Maksud ilah, dia kata asal perkataan alaha iaitu abada, iaitu dia sembah, dan maksud ilah ialah benda yang disembah oleh setiap makhluk. Kita tengok Allah, dia pilih nama ni Allah. Kita kata Allah asal dia perkataan ilah. Bila kata Allah, nama dia ilah merupakan sifat dia. Saya ulang sekali lagi. As-Sami', contoh, As-Sami' ialah nama dia, sifat dia apa? Sifat dia sama'. Baik, dalam kes kita, nama dia ialah Allah. Nama dia ialah Allah. Sifat dia apa? Sifat dia ilah. Sifat dia ilah. Ilah ni apa maksud dia? Ilah ni maksudnya yang menjadi sembahan setiap makhluk. Yang menjadi sembahan setiap makhluk. Itu maksud nama dia. So Allah pilih dalam banyak-banyak nama dia, nama ini jadi nama yang utama. Sebab apa? Sebab setiap makhluk sepatutnya dia hanya berhak untuk sembah Allah sahaja, semata-mata. Dan selain daripada Allah bukan sembahan dia. So kita kata tak betul bila mana ada seorang tu mengaku Tuhan dia Allah, tapi dia sembah selain daripada Allah, ataupun dia sembah Allah dan dia sembah benda-benda selain daripada Allah. Sebab tu kita kata bila kita faham benda ni, kita boleh tahu kenapa Allah marah sangat dekat orang kafir. Dalam masa sama Allah tak larang dia guna perkataan ilah ataupun guna Allah. Kan kita kata polemik ataupun krisis yang berlaku dekat tanah air kita sehari dua ni, sebulan 2 bulan ni, tentang masalah penggunaan kalimah Allah. Nah, kalimah Allah. Banyak orang cerita gunung-gunung, forum sana, forum sini, demonstrasi sana, demonstrasi sini. Macam saya sebut dalam minggu lepas, berapa banyak dah ekor ayam mati tak? Orang sembelih semata-mata mempertahankan kalimah Allah. Lembu tak sekira lah, kepala lembu dan sebagainya tu habis bergarak. Kita kata tak, kita tak nafi langsung dalam sejarah sememangnya orang kafir musyrikin menggunakan Allah juga, sebut juga nama Allah. Dia kata dia sembah Allah juga, dia mengakui ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kata kalaulah orang-orang itu memahami, kita kata apa, memahami bahawasanya maksud kalimah Allah tu sendiri. Bila kita kata ini ialah Allah, yang mana bila kita kata dia ni namanya Allah, sifatnya ilah, kita secara tak langsung kita dah menafikan selain daripada yang empunya nama ni sebagai Tuhan. Bila kita sebut Allah, sepatutnya kita dah siap-siap, kita dah faham. Bila kita kata dia ni nama Allah, kita dah faham maksudnya selain daripada yang ni bukan Tuhan, ini saja Tuhan. Sebab nama dia sendiri telah memberi isyarat kepada kita. Bila sebut nama Allah, sifat dia ialah ilah, yang mana semua makhluk sembah dia je, tak sembah yang lain. Tu. So bila kita sebut Bismillahirrahmanirrahim, sepatutnya tuan-tuan kita kena berasa dalam hati kita, kita tengah sebut Bismillah dengan nama Allah. Allah ni apa? Allah ni adalah satu pihak yang mana nama dia Allah, sifat dia ilah, yang mana disembah oleh seluruh makhluk. Tak kira dia tu siapa, tak kira itu manusia baik, jin baik, syaitan baik, tapi sebab nama dia Allah, dia tu ilah, dia ijtihad, dia siap-siap bahawa semua makhluk hanya berhak untuk sembah aku sahaja dan bukan selain daripada aku. Dan sebab tu kita kata Allah cukup marah, di mana bila mana Allah tanya walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Allah kata kalau kamu tanya puak-puak kafir musyrikin, siapa yang buat langit, siapa yang buat bumi, siapa yang cipta itu, yang bagi air, yang buat sebagainya, mereka kata Allah. Mereka akan akui Allah yang buat. Tapi walaupun dia sebut nama Allah, tapi dia tak sedar hakikat sebenar apa yang dia sebut. Yang disebut Allah ni sebenarnya secara tak langsung dia telah mengakui bahawasanya yang bernama Allah ni sahajalah yang berhak disembah. Sebab tu nama dia ilah, dan tak ada yang lain yang nama ilah selain daripada Allah. Tuan-tuan faham ke tuan-tuan? Saya kalau tak faham pun tuan-tuan kena angguk, kesian kat saya. 8.55 dah. Kat situ.
Bismillah. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لهذا الاسم الشريف 10 خصائص لفظية ثم قال وأما خصائصه المعنوية فقد قال أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وكيف تحصي خصائص اسم لمسماه كل كمال على الإطلاق. Oh, ni cantik ni apa yang disebut. Dia kata fama dzukira hadzal ism fi qalil illa katharahu wala 'inda khaufin illa azalahu wala 'inda karbin illa kashafahu atau illa kashifahu wala 'inda hammin wa ghammin illa farrajahu wala 'inda dhayqin illa wassa'ahu wala ta'allaqa bihi dha'ifun illa afadahu al-quwwah wala dhalilun illa analuhu al-'izz wala faqirun illa asarahu ghaniyan. Saya pun tak nak terjemah macam mana ni, takut tak sampai kecantikan. Dia kata bila kita faham, last sekali poin saya insya-Allah malam ni, bila kita faham tuan-tuan, yang kita sebut bismillah namanya Allah, yang mana Allah ni sifatnya ilah, yang mana ilah ni maksudnya semua benda sembah dia. Dia merupakan benda yang paling atas, yang mana semua selain daripada Allah tertakluk pada kekuasaan dia, sebab yang lain semua sembah dia dan dia tak sembah siapa-siapa. Maka kalau kita faham benda tu, dia kata fama dzukira hadzal ismu fi qalilin illa katharahu. Kita kena yakin bahawasanya kita sedang sebut, kita sedang menggantung harap pada satu pihak yang namanya ilah, yang sifatnya ilah, yang dia menguasai semua benda. Dan kalau kita sebut dia dalam keadaan kita ada sikit je harta contohnya, sikit je kecukupan, sikit je peluang, dia pasti akan kayakan kita. Wala khaufin wala 'inda khaufin illa azalahu. Dan tidaklah kita menyebut nama Tuhan yang Allah ni dalam keadaan kita takut, melainkan Allah yang menguasai segala benda akan hilangkan ketakutan itu. Wala 'inda karbin illa kashifahu. Dan tidaklah kita menyebut nama Tuhan yang menguasai semua benda, yang mana semua benda tertakluk kepada kekuasaan dia pada ketika susah, melainkan dia tu akan menghilangkan kesusahan itu. Wala 'inda hammin wala wa ghammin illa farrajahu wala 'inda dhayqin illa wassa'ahu, dan sebagainya. Dan semua benda bila mana kita berada dalam kesusahan, kesempitan dan sebagainya, percayalah bila mana kita gantung harap kita dengan menyebut bismillah, dengan nama Allah, semua benda yang kita faham bahawasanya tak ada satu benda pun terlepas daripada kekuasaan Allah SWT sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, maka kita akan percaya sepenuh hati kita bulat bahawasanya kita sedang bercakap, kita sedang meminta pertolongan satu pihak yang menguasai setiap benda. Maka bila kita minta tolong dalam keadaan kita susah, pasti kita akan dipermudahkan. Kalau kita minta tolong dalam keadaan kita miskin, pasti kita akan dikayakan. Dan kalau kita minta dalam keadaan kita ni takut, pasti akan dihilangkan ketakutan itu daripada kita. Dan seterusnya yang kita akan sambung, apakah maksud Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita ada 3 sifat ataupun 3 nama Allah. Kita ada Allah, kita dah tahu dah nama Allah. Dan kita akan bicara tentang Ar-Rahman daripada asal perkataan mana? Ar-Rahim. Dan apa perbezaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim ni? Dan kenapa dimulakan Ar-Rahman kemudian baru disebut Ar-Rahim? Semua tu tuan-tuan akan dibicarakan dalam kuliah kita insya-Allah 2 minggu akan datang. Saya minta maaf, saya tak boleh datang minggu depan sebab saya tak berada dalam Kuala Lumpur. InsyaAllah selepas itu saya bawa balik. Okey. So kita kata, lepas kita faham kesimpulan ni tuan-tuan, saya minta sikit lagi untuk buat kesimpulan. Hari ni kita kata pertama sekali kita belajar tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ajar kita melalui Bismillahirrahmanirrahim ni beberapa perkara. Pertama, Allah nak ajar bahawasanya supaya kita mulakan amal ibadat kita ataupun amal pekerjaan kita dengan nama Allah. Dan sebab tu Allah turunkan kalimah Bismillahirrahmanirrahim dalam keadaan sangat umum, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih, tanpa diajar kepada kita bismillah apa-apa. Bismillah aku baca buku ke, bismillah aku tulis dan sebagainya. Sebab apa? Supaya perkataan zikir bismillah ini dapat digunakan dalam setiap perkara yang kita nak buat. Maka diturunkan kepada kita zikir ini dalam keadaan yang umum.
Kemudian kita kata telah menjadi trend Nabi SAW untuk mulakan surat-surat dia dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan kita boleh tiru contoh tauladan Nabi kita SAW dengan memulakan tulisan kita, bacaan kita, pengajian kita dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Dan seterusnya kita kata kalimah Allah, perbahasan berlaku sama ada kalimah Allah itu ada asalnya ataupun tidak, disebabkan kebimbangan untuk mengatakan kalau kata nama Allah ni ada asalnya, sebelum perkataan Allah ni ada perkataan yang lain, maka orang takut itu menunjukkan sifat Allah itu tidak bersifat qadim, yang kita dah bincang tadi apa maksud qadim. Tapi kita kata tak, bila mana kita kata Allah ni asalnya perkataan ilah, itu bukan maksudnya sifat Allah itu tidak qadim, tapi kita nak kata bahawasanya ada maksud. Seperti mana namanya Sami', sifatnya sama', nak bagi tahu. Namanya Basir, sifatnya basar, dan namanya Allah sifatnya apa tuan-tuan? Sifat dia ilah. Baguslah tu, ada orang boleh jawab ilah. Saya cukup puas hati dalam malam ni. Ada orang boleh jawab dah. Ilah. Dan apa maksud ilah tuan-tuan? Ilah maksudnya ialah yang menjadi sembahan seluruh makhluk, yang mana selain daripada dia tidak berhak disembah siapa-siapa pun. Jadinya setakat dulu, wallahu taala a'lam, sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.